Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita dalam rancangan Nabi Pesan Apa. Penonton yang dihormati, pernahkah kita berada dalam penjara? Atau kita pernah dengar dan pernah lihat bagaimana penjara itu? Mungkin ada pengalaman orang-orang lain yang berada dalam penjara, pernah masuk penjara, keluar penjara, dan bagaimana situasi di penjara. Kali ini saya akan membahaskan hadis yang ada kaitan dengan penjara, iaitu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Imam Nawawi membahaskan dalam kitabnya Al-Minhaj bahawa orang mukmin ini terpenjara. Orang mukmin ini terpenjara di dunia kerana dia mesti menahan diri daripada pelbagai syahwat yang diharamkan oleh Allah SWT. Di samping itu, orang mukmin juga diperintahkan untuk melakukan ketaatan. Ketika dia mati, barulah dia rehat daripada hal itu. Kemudian orang mukmin akan memperoleh apa yang telah dijanjikan oleh Allah SWT berupa kenikmatan yang kekal dan juga kerehatan yang sebenarnya tanpa berkurang sedikit pun. Manakala bagi orang kafir, dunia yang dia peroleh di dunia ini, sama ada sedikit atau banyak, ketika dia meninggal dunia, dia akan mendapat azab seksa selama-lamanya dan akan berada dalam kesusahan yang abadi di akhirat nanti. Di samping itu, Imam Ibn Qayyim membahaskan hadis ini dalam kitabnya Bada'i' al-Fawaid dengan dua tafsiran. Yang pertama, sama juga seperti mana yang disyarahkan oleh Imam Nawawi, iaitu orang beriman dunia ini, maka keimanannya yang kuat boleh menghalang orang mukmin itu daripada menuruti hawa nafsu syahwat yang diharamkan Allah SWT. Dalam keadaan seperti itu, seolah-olah dia hidup dalam penjara. Atau dengan kata lain, dunia ini adalah tempat orang beriman memenjarakan atau menahan hawa nafsunya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Berbeza dengan orang kafir yang bebas menurutkan hawa nafsu syahwatnya. Maksud yang kedua pula menurut Ibn Qayyim dalam hadis ini ialah dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang kafir apabila dibandingkan dengan keadaan atau balasan orang yang beriman dan orang kafir di akhir akhirat nanti. Ini kerana meskipun hidup dunia paling senang dan bahagia bagi orang beriman, namun keadaan tersebut tetap sahaja seperti penjara kerana jika dibandingkan dengan besarnya balasan kebaikan dan kenikmatan yang Allah sediakan untuknya di syurga pada hari akhirat kelak. Manakala bagi orang kafir, meskipun hidupnya di dunia paling sengsara dan menderita, namun keadaan tersebut tetap sahaja seperti syurga jika dibandingkan dengan pedihnya balasan keburukan dan azab siksaan yang Allah akan sediakan kepadanya di neraka nanti. Apakah pengajaran daripada yang boleh kita ambil daripada hadis ini? Yang pertama, setiap mukmin itu seumpama di penjara di dunia daripada melakukan segala perkara yang disukai oleh hawa nafsu dan yang diharamkan lagi dibenci oleh syarak. Jadi menjadi kewajipan setiap mukmin untuk melakukan ketaatan walaupun dalam keadaan bertentangan dengan hawa nafsu. Kerana apabila kita mati nanti, segala apa yang dijanjikan oleh Allah SWT dengan kenikmatan yang berkekalan akan dibalas oleh Allah SWT. Manakala bagi orang kafir pula, walaupun diberikan kenikmatan di syurga sewaktu di dunia ini, hakikatnya sebenarnya itu hanyalah kenikmatan yang sementara di atas setiap kebaikan yang dilakukan oleh dunia ini. Jika kita bandingkan dengan kedahsyatan azab kekalan yang diterima atas kekufurannya di dunia, jadi di dunia itu seperti syurga, dan dibandingkan dengan azab di neraka di dunia ini ialah syurga baginya. Oleh itu, sebagai seorang mukmin, kita ada had dan batas kita sendiri. Ada perkara yang kita boleh buat dan ada perkara yang kita dilarang untuk buat. Kita tidak boleh melakukan sesuatu ikut keinginan nafsu kita semata-mata. Kerana dunia ini adalah bumi ujian untuk Allah SWT menguji hamba-hambanya manakah yang lebih baik amalnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayuh, kita penjarakan nafsu syahwat kita daripada perkara-perkara yang haram dan laksanakan ketaatan dengan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan nikmat yang berkekalan di syurga nanti, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama membina masyarakat